Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah Hasbi Rabbi Jallallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah wa nadimna ya Allah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in wa la 'udwaka illa rahmatan lil alamin Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu sesekali mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adnin zalikal fawzul azim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga Adnin. Itulah kemenangan yang sangat besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'. Yang dikasihi pada Tuan Pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dipilih oleh Allah berada dalam satu majlis zikir. Sememangnya majlis zikir itu memberikan manfaat dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang nak berjaya hidup di dunia, maka berilmulah kamu. Barang sesiapa yang nak berjaya hidupnya di alam akhirat Allah, maka berilmulah kamu. Dan barang sesiapa yang hendak berjaya kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di alam akhirat Allah, maka berilmulah kamu. Maka sidang muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat bagi orang yang beriman itu sentiasa menyukai majlis-majlis yang ingat akan ia kepada Allah, sentiasa mencintai, ingat akan ia kepada kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertitik tolak di atas apa ujian Allah Ta'ala yang berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini, ibu-ibu, ayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi berada dalam satu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tanya kat saya, dia kata, Ustaz, ujian Allah ni sampai bila nak ujian ni? Asyik ujian aja, dia kata. Berkata Ibnu Athaillah, ibu-ibu, ayah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, selagi mana kita masih hidup, selagi mana jantung kita ini masih berdetup-detup, selagi mana nafas kita ini boleh tarik nafas, boleh hembuskan nafas, selagi itulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mai datang dalam kehidupan kita. Ujian Allah Ta'ala ini berbentuk sakitnya, ujian Allah Ta'ala ini berbentuk hazal masailnya, masalahnya, ya, duka citanya, itu semua datangnya daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah ibu-ibu, ayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pandemik Covid pada hari ini juga termasuk salah satu daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya memetik kata-kata al-ulama Al-Habib Umar Al-Hafiz mengatakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa yang dikatakan oleh ulama tersebut, musibah akan berakhir. Maknanya bila kata musibah berakhir, maknanya ibarat macam kita mengaji bahasa Melayu, ibu-ibu, ayah-ayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buat satu ayat, ya, contoh satu ayatnya,
saya mahu pergi ke masjid. Contoh ayatnya. Maka akhir perkataan masjid tu ada tanda noktah. Bila kata tanda noktah tu maksudnya tidak ada penyambungan ayat. Melainkan kalau kata kita buat ayat ada tanda koma sikit. Ada koma tu maksudnya ada penyambung ayat. Anak anda nak bagi sama-sama kita fahami apa yang dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Hafiz, musibah itu akan terhenti. Terhenti maksudnya dia akan stop, will be stop. Dia akan stop, akan berhenti. Musibah pandemik ini ibu ayah akan berhenti dengan dua perkara. Tak kira lah musibah lagu mana datang dalam kehidupan kita, sama ada kehidupan kita ni apa masalah sekalipun lah. Ya. Bila kata apa masalah sekalipun, kita kena i'tiqadkan masalah itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sesuatu zarah melainkan atas izin daripada Allah. Atas izin daripada Allah Taala. Wabak ni main datang ni jauh lagu mana sekalipun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni kita tengok kes yang barunya 200 lebih dekat Sabah. Ibu-ibu ayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, Perak, tak salah saya tengok tadi semalam punya statistik, Perak 2 pertambahan kes. Nah, orang tanya saya, ustaz ni bila nak berhenti? Saya kata manalah saya tahu. Sebab apa mana kita tahu? Sebab ini adalah urusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak anda nak membawa ke sini, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, musibah itu berhenti dengan dua perkara, kata Al-Habib Umar Al-Hafiz. Iaitu yang pertama, akan berhentinya ia dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ya, ad-doa mukhul ibadah. Som-som kepada ibadah itu adalah doa. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah, ya, tadi saya solat Jumaat di Kemunting, Masjid Kemunting. Tadi saya lewat sikit maghrib ni, sebab saya daripada Kemunting, lewat sikit. Allah sallallahu Muhammad, sebab hati saya ni, tuan-tuan. Bila solat Jumaat tadi, Tok Imam baca kunut nazilah. Berdoa sungguh-sungguh lah imam tadi, baca. Sebab kita, tuan-tuan, apa yang musibah main datang dalam kehidupan kita, poin yang pertama yang perlu kita buat, yang perlu kita ikhtiarkan, laksanakan, iaitu doa pada Allah. Yakin pada Allah bahawa Allah Ta'ala itu akan mengangkat wabak ni. Yakin pada Allah. Ya? Sebab doa itu merupakan sumsum kepada ibadah. Sumsum ni maksudnya dia adalah satu perkara yang foundation, asas pembinaan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, berkata Al-Habib Umar Al-Hafiz, musibah itu akan terhenti dengan adanya sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bab sedekah ni, tuan-tuan, ya, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap benda baik yang kita buat ini adalah kebajikan di atas diri kita, sedekah pada diri kita sendiri, tuan-tuan. Ya. Saya apabila kerajaan benarkan pegawai kerajaan IP Allah sallallahu Muhammad merentas negeri, maka bermulalah episod-episod pegawai awam ini untuk pergi kursus mata kata. Saya dalam 2 bulan sudah saya bawa balik daripada Johor Bahru, 2 bulan sudah. Satu majlis ilmu kursus kat sana di masjid Bandar Baru Uda, Tampoi, Johor Bahru, seingat saya. Allah sallallahu Muhammad. Masjid tu cantik sangat, tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah, cantik macam masjid kita, tuan-tuan. Maka sempatlah saya jumpa dengan AJK di sana. Dalam saya nak cerita bab sedekah ni, ibu ayah dimuliakan oleh Allah Taala. Saya tengok dekat bawah tu, Allahumma salli ala Muhammad, ada pusat dialisis. Pusat dialisis. Yang main datanglah ibu-ibu kita pakai wheelchair, tuan-tuan, main datang untuk dialisis di pagi hari, tuan-tuan. Ya. Maka saya tengok program dekat masjid tu macam masjid kita ni, tuan-tuan, penuh dengan majlis ilmu. Masya-Allah. Tentu saya tengok Ashabul Fadilah Datuk Ustaz Syamsuri pun ada, tuan-tuan. Allah sallallahu Muhammad. Orang-orang alim mai datang masjid tu. Maka tertanya pada saya kata, Syekh, saya kata masjid ni di bawah pemantauan majlis agama ataupun lagu mana? Saya kata. Dia kata, Ustaz, masjid ni hasil daripada Korea. Masjid Korea, tuan-tuan.
Allah sallallahu Muhammad. Bila kita faham bab masjid qaryah tuan-tuan, maka pembinaan itu saya dipahamkan tuan-tuan. Segala kos pembinaan, segala apa sekalilah utility yang berada dalam hal ehwal membangunkan masjid tersebut, Allah sallallahu Muhammad ditanggung oleh jemaah tuan-tuan. Allahu Akbar. Punya sebab. Lepas tu saya tengok AJK dia kata apa, ustaz, masa Covid hari tu, masa time kita PKP teruk, masa version pertama tuan-tuan, ya, maka alhamdulillah, ya, masjid main bantu kepada fuqara wal masakin, bantu betul-betul. Dia kata guna semua ustaz, kami guna apa yang ada, kami guna bagi tuan-tuan. Maka di situ tuan-tuan, saya teringat apa yang dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Hafiz, ya, sedekah merupakan jalan yang kedua untuk menghentikan wabak ini tuan-tuan. Maka bila kita berlaku zaman lalu masih ada berlaku wabak, Allah SWT perbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah tuan-tuan. Allah SWT. Ya, mak mentua saya tuan-tuan masuk hampir 4 minggu dekat PPUM tuan-tuan. Kerana Allah SWT masalah saraf tunjang, masalah taraf tunjang dia. Ya. Maka kami adik-beradik, ya, buat pakat-pakat, tak apalah kita amalkan sedekah. Setiap hari sedekah, setiap hari. Doktor punya sasaran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 6 minggu treatment dia dalam PPUM. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Kami bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, tak cukup 4 minggu tuan-tuan, dah boleh keluar dah. 4 minggu. Orang tanya, ustaz, apa amalan? Antara amalan yang ditunjuk oleh ulama' ini, rajinkan sedekah. Rajin sedekah. Sedekah tak kisahlah banyak mana kita nak sedekah, kita sedekah. Nah? Maka apa lagi dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Hafiz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, musibah ini akan tertolak tuan-tuan. Sebab tadi kita dah tahu dah, kata ulama, selagi mana kita hidup ini, selagi itulah bertali arus mai datang masalah, macam-macam masalah mai datang pada kita tuan-tuan. Dalam Al-Quranul Karim, saya ingat tok guru saya waktu saya di universiti dulu, dia kata apa, Allah menceritakan tentang masalah kejiwaan manusia ini sebanyak 414 kali dalam Al-Quranul Karim. Masalah jiwa kita ni, tak tenangnya, berduka citanya, gembira, kadang-kadang gembira kejap sejam, lepas 2 jam dah murung pula. Allah SWT. Maka Allah Ta'ala cerita dalam Quran bab benda kejiwaan manusia ni, tentang bab nafsu manusia ini, Allah ceritakan 414 kali dalam Al-Quran. Tuan-tuan, maka benarlah apa kata ulama' ini, musibah itu akan tertolak dengan adanya zikir tuan-tuan. Ya, saya bila tengok wajah ayah-ayah yang berada dalam majlis ini, ibu-ibu walaupun di jauh belakang sudut sana, saya yakin tuan-tuan mengamalkan zikir. Ya. Apa amalan zikir kita, kita teruskanlah. Teruskan. Zikir apa sekalipun kita nak baca, kita teruskan. Termasuklah juga dalam majlis ilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis ilmu itu merupakan juga salah satu daripada zikir. Majlis ilmu. Ya. Musibah tertolak dengan adanya zikir, kata ulama. Yang kedua, musibah itu akan tertolak. Bila kata tertolak tu bukan maknanya dia tak mai datang kehidupan kita, dia tetap datang, tapi dia tak singgah. Tu kata guru saya. Dia tetap datang, Allah salli ala Muhammad, tapi dia tak singgah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak singgah. Dia tetap datang juga, tapi dia tak singgah. Apa yang diamalkan oleh ulama' tadi, dia kata dia amalkan zikirnya. Yang kedua, dia amalkan bacaan selawat. Bacaan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selawat macam mana sekali kita nak selawat, kita panjatkan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana selawat ini adalah salah satu daripada bahasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa cinta kita. Musibah mai datang kehidupan kita ini, pandemik mai datang kehidupan kita ini adalah satu bahasa rindu yang datangnya daripada Allah Jalla wa Ala. Bahasa rindu. Bila kita tahu kita ni musibah mai datang, oh ini semua kerja daripada Allah. Bermaksud apa? Itu kita sedar bahawa hakikat sebenar bahasa rindu sedang datang dalam kehidupan kita. Allah. Maka banyakkan selawat ibu-ibu ya ayah. Banyakkan selawat sungguh-sungguh. Banyakkan selawat. Ya, sebab dalam satu hadis Nabi SAW, barang sesiapa yang melazimi bacaan selawatnya, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan sekalian dosanya tuan-tuan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun.
Sesungguhnya anak Adam itu melakukan kesilapan, melakukan dosa. Dosa kecil ke dosa besar. Anak dia rasanya lebih banyak dosa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena sedar bahawa kita ni setiap hari, setiap kali, setiap detik ni ada dosa, ada kesilapan yang kita lakukan. Ada kesilapan yang kita lakukan. Itu pasalnya fitrahnya kita ini melazimi majlis zikir, melazimi majlis ilmu, melazimi salat secara berjamaah. Sebab apa tuan-tuan? Allah selamat. Kerana kita nak tazkiyatun nafsi, kata guru saya. Apa tazkiyatun nafsi? Pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Allah salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Maka itu yang ketiga dikatakan oleh Al-Habib Umar Al-Hafiz, Allah salli ala Muhammad, iaitu musibah itu akan tertolak dengan adanya bacaan istighfar. Tuan-tuan, bacaan istighfar. Maka kita lazimilah bacaan istighfar. Macam mana kita amalkan istighfar itu? Bersungguh-sungguh kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, Ya Allah. Ya, saya teringat almarhum tuan guru saya sebutkan di sini, Tuan Guru Haji Razali bin Haji Sirat, tuan-tuan. Waktu saya di Jabatan Agama Selangor dulu, ya, sempat bertalaki dengan almarhum Tuan Guru hampir 2 tahun lebih masa saya di jabatan dulu. Diingatkan, dia kata, amalkan, lazimilah sayyidul istighfar, tuan-tuan. Ya, lepas kita solat fardu, apa solat kita buat? Kita melazimi sayyidul istighfar. Habis kita baca sayyidul istighfar tu, kita sambung dengan bacaan istighfar yang kita baca macam biasa. Ya, macam biasa kita baca tu, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan pada malam ini, ibu-ibu ayah, kita nak melazimi satu lagi bacaan istighfar. Baca istighfar apa? Yang telah dibacakan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Macam mana bacaannya? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atubu ilaih. Tuan-tuan, kata guru saya, ya Allah salam Muhammad, dia kata, barang sesiapa yang membaca akan ia istighfar ini, kerana adanya perkataan yang terpuji itu, perkataan min ha mim dal itu, maka tuan-tuan, ya, ibarat ni kata guru saya lah, Profesor Madya Ustaz Dr. Khairil, apa dia katakan? Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata ibarat lintasan kilat tu, tuan-tuan, bacaannya. Masya Allah, tabarakallah. Bacaan istighfar ini, walaupun istighfar apa yang kita bacakan, tuan-tuan, yang tepat kita dalam hati kita, Allah sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Ya, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan dosa ibu dan ayah kita. Tadi sayyidul istighfar. Ya, bukan sekadar kita minta ampun kepada Allah Ta'ala dosa kita, tetapi kita minta ampun kepada Allah dosa yang telah dilaksanakan oleh arwah ibu dan ayah kita, tuan-tuan. Bukan sekadar ibu ayah kita, isteri kita juga kita minta ampun juga kepada Allah Ta'ala. Pasal tuan-tuan, ya, kita haruslah kita sama-sama melazimi sayyidul istighfar. Allah selamat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kata-kata yang telah diingatkan kepada Al-Habib Umar Al-Hafiz, Allah selamat Muhammad, dalam sama-sama kita untuk apa, tuan-tuan? Untuk memutuskan rangkaian COVID-19, tuan-tuan. Ya, saya ulang balik, ada 5 perkara. Ya, sebelum kita baca sikit sambungan daripada kuliah kita yang bulan sudah, ya, saya tak habis, saya dah catatkan. Ya Allah sallallahu Muhammad, apa dia katakan Allah sallallahu Muhammad dalam kita nak menghadapi musibah ini, ada 5 perkara. Yang pertama, doa sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iaitu sedekah jariah kita. Yang ketiga, zikirnya. Yang keempat, Allah sallallahu Muhammad, iaitu bacaan selawatnya. Dan yang kelima, iaitu bacaan istighfarnya, tuan-tuan. Kita lazim sama-sama. Yang kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat ujian Allah Taala ini kembali balik kepada sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ya ayah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita masih lagi kita membicarakan apakah cara-cara yang telah dilaksanakan, diilhamkan oleh Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dalam cara-cara untuk meninggalkan maksiat batin. Ya? Dalam cara-cara untuk kita meninggalkan maksiat batin. Sebab maksiat batin ni, tuan-tuan, jarang kita sedar.
Yang kita sedar tu maksiat dari sudut zahirnya. Contoh maksiat zahirnya, ke curi, ke dadah, ke rompak, ke rogol dan lain-lain yang kita nampak pada mata kasar. Ya. Yang kita tak nampak ni tuan-tuan, ibu ayah, maksiat batin yang kita buat, yang kita sendiri buat. Apa maksiat batinnya? Antara salah satu daripada maksiat batinnya iaitu meninggi diri, bongkaknya, takeburnya, ya, riaknya, yang adanya ujubnya. Makna perkara-perkara itu kalau ada dalam kehidupan kita, ya, kita melazimi perkara tersebut, itu salah satu perkara ataupun sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita seronok dalam kita nak membicarakan sama-sama bagaimanakah cara yang telah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, iaitu untuk kita membersihkan hati kita, tuan-tuan. Membersihkan hati kita ini daripada melaksanakan maksiat batin. Ya. Kerana apa, tuan-tuan? Dalam maksiat batin ini ada 3 perkara. Jika sifat itu ada dalam diri kita, kita minta kepada Allah, moga-moga sifat ni tak kekal dalam hati sanubari kita. Sebab yang pertama dikatakan oleh baginda Nabi SAW, jika ada sifat iaitu hasadnya. Yang kedua ada riak. Yang ketiga adanya ujub. Maka 3 sifat yang ada pada diri ini adalah pembuka kepada maksiat yang lain. Yang nak ulang untuk sama-sama kita lazimi, Allah selamat. Jika ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita daripada dulu ke sampai ke saat ini, ada 3 perkara yang masih ada lagi dalam kehidupan kita, yang masih ada lagi dalam cara style kehidupan kita, ya, iaitu apa? Yang pertama iaitu adanya hasad, adanya riak, adanya ujub. Maka 3 perkara ini adalah pembuka kepada maksiat yang lain. Pembuka kepada maksiat yang lain. Itu yang anak dia katakan, kadang-kadang dia mai datang, perkara ini mai datang dalam kehidupan kita, kita tak sedar, ibu ayah, kita tak sedar. Contohnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tengok orang lain tukar kereta, selalu tukar kereta, atau dia bisnes lah, rezeki dia. Kadang bila tengok depan mata kita, kita tengok asyik bertukar kereta 6 bulan sekali dia apa. Mula hati duduk fikir. Macam-macam lah. Macam-macam dia mula nak apa dia kata, nak selongkar, kata orang Kuala, nak selongkar ni kereta datang daripada mana. Ya. Sebab apa? Sebab adanya apa tadi tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad, adanya perkataan hasad yang ada pada diri dia. Hasad. Ya. Dia membuka kepada maksiat-maksiat batin yang lain. Itu pasalnya Imam Al-Ghazali minta kita sama-sama sentiasa melakukan apa yang anak dia katakan tadi, proses tazkiyatun nafsi, proses pembersihan kepada jiwa-jiwa manusia. Macam mana nak buat? Yang pertama, perlu ada proses takhalli. Apa takhalli? Takhalli ini kita nak senang kita faham, kita sedar kita buat dosa. Senang. Kita mengakui kita ni ada kesilapan. Kita mengakui kita ni ada dosa. Bila dibaca oleh guru-guru kita, bila dibaca oleh ayah-ayah kita tentang hadis ini, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya anak Adam itu melakukan kesilapan. Dia dah tahu dah, oi, aku banyak dosa ni. Aku banyak dosa aku dengan mak bapak aku dulu. Aku banyak dosa aku dengan isteri aku. Banyak dosa dengan suami aku. Aku banyak dosa dengan anak-anak aku. Aku banyak dosa dengan guru-guru aku dulu. Dia mula duk main datang. Bila cerita bab dosa, kata guru saya, terpanggil akan ia. Ni waktu saya mengaji dulu. Terpanggil akan dia, bila mana guru cerita bab dosa, terpanggil akan dia. Ibarat macam dia tengok video, tuan-tuan. Dia boleh reverse balik. Dia beriver balik, oh, aku pernah buat silap pada mak aku pernah silap pada siapa-siapa yang ada pada dalam kehidupan kita. Sebab Imam Al-Ghazali minta kita takhalli, menyedari kita ini membersihkan hati daripada segala dosa. Membersihkan hati daripada segala dosa. Dan nasihat Imam Al-Ghazali diminta apa? Sentiasa kita ini bagi orang yang melakukan ibadat, hendaklah kita melazimi taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat.
Kenapa kena taubat tuan-tuan? Kerana Imam Al-Ghazali mengatakan taubat itu merupakan asas kepada sesuatu perbuatan ibadah. Asas kepada sesuatu perbuatan ibadah. Nak taubat. Ni kalau dulu-dulu kita duk faham, kita nak taubat dengan Allah Ta'ala ni bila kita berlaku dosa baru taubat. Nak. Tapi lah ni kita ambil faham betul-betul. Orang yang melazimi ibadah ini, siapakah orang yang beribadah? Kita semua. Manusia. Terutama kepada orang yang menganut agama Islam ini, inna dina 'indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah Ta'ala itu tak ada agama lain melainkan agama Islam. Ya, melainkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali minta kita dalam nak menyucikan hati kita kepada maksiat batin ini, ya, maksiat yang hasad yang kita lakukan itu, hendaklah kita ada takhalli. Bersihkan hati itu daripada segala dosa. Dia sedar dia buat dosa. Dia sedar buat dosa. Ya. Saya ingat lagi pesan almarhum Tok Guru saya, dia kata apa? Bila kita start je cerita hal orang, bila kita start je rasa ada dengki kat orang tu, pegang kat hati tu. Amalkan, baca inni akhafullah. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aku takut pada Allah. Bila tengok orang lain lebih saja, bila tengok orang lain je kita mula ada perasaan hasad. Tadi kita dah bicara dah. Yang bulan sudah saya penuh dalam kuliah maghrib kita cerita bab hasad. Bab hasad ini salah satu pembuka kepada maksiat batin yang lain yang kita nak buat. Nak? Maka bila ada je tu, tuan-tuan, melazimi kita Allah Sallallahu Muhammad, ya, pegang hati kita, jantung kita ni apa? Inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Sebab apa? Imam Al-Ghazali suruh kita sedar kita ni ada buat kesilapan. Ya, takhalli, itulah dinamakan takhalli, membersihkan hatinya segala kesilapan yang telah kita lakukan. Nak bersih hati ni tuan-tuan bukan macam kita bersihkan pakaian. Allah SWT, kita bersihkan hati kita dengan apa? Bacaan istighfar. Istighfar pada kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Ya? Bila saya tengok wajah ayah-ayah, saya yakin saya tengok yang mungkin rajin bangun tengah malam sebelum subuh lah. Sebelum kita nak buat tahajud tu, kita buat dulu solat sunat taubat. Ya? Kerana Imam Al-Ghazali mengatakan taubat itu merupakan asas kepada ibadah. Imam Al-Ghazali telah menghuraikan dalam kitabnya Allahumma salli ala sayyidina, dia mengatakan apa? Kenapa kita kena bertaubat pada Allah dalam membicarakan tentang bab takhalli ini? Allah SWT, kerana yang pertama supaya kita berlaku taat, tuan-tuan. Barulah kita boleh sami'na wa ata'na. Ya, macam mana ashabul fadilah, tuan-tuan imam kita selalu ingatkan kita pada setiap hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Ya. Pak Imam Ghazali kata, kalau dia melazimi taubatnya kepada Allah, dia tahu dia buat silap walaupun kecil itu. Sebab apa? Wa khairu khata'ina tawabun. Yang terbaik di kalangan manusia yang buat silap, buat dosa itu adalah bertaubat akan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu sallallahu Muhammad. Ya. Kenapa? Kerana yang pertama, untungnya ia boleh berlaku taat. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ya. Barulah mudah tuan-tuan kita melazimi solat berjemaah, kita melazimi tengok orang sakit, kita tahu je orang sakit kita boleh ziarah. Kita tahu aja ada saudara mara kita, ahli qaryah kita yang meninggal dunia, dia tak berat hati dia nak pergi ziarah. Kita tahu ada majlis ilmu merata tempat, tuan-tuan, kita pergi mana-mana apa sebagainya, dia rasa ringan hati dia untuk apa? Hadir dalam majlis ilmu, hadir dalam taman-taman syurga Allah. Ya, sebab dia telah melazimi taubatnya pada Allah. Maka Imam Al-Ghazali kata dia boleh berlaku taat. Ya. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengapakah kita kena ada takhalli, ingat dosa, bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa? Supaya ibadat kita diterima oleh Allah. Ni anak dia takut, kan? Ya. Kita takut esok, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW dia ceritakan kepada Sayyidina Muaz.
Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita amalan kita yang diangkat kepada 7 langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bila sampai je pada langit, tuan-tuan, setiap malaikat yang berjaga langit-langit tersebut mencempakkan balik ke muka kita. Ya. Sebab apa, tuan-tuan? Adanya perbuatan maksiat batin yang kita buat. Maksiat batin kita masih lagi buat. Kita rasa kita bagus. Kita rasa kita lah yang paling alim sekali atas muka bumi Allah Ta'ala. Orang ni tak betul belaka. Tak. Ni kita takut. Ni kita takut. Ya. Waktu hadis ini dibacakan kepada Sayyidina Muaz, ya, Sayyidina Muaz ini menangis tergesak-gesak depan Nabi SAW. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab takut amal ibadat yang kita buat ni, kita bangun tengah malam macam mana sekalipun, kita zikir ke, nak punya sedap zikir kita ke, lagu mana sekalipun, kita takut, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terima ibadat kita jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biasanya ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, proses takhalli, iaitu kita bersihkan hati kita daripada segala dosa yang kita buat. Ya. Kita hidup dengan penuh kasih sayang. Hidup dengan penuh kasih sayang. Tuan-tuan, Allah SWT, ya. Ya. Yang kedua, tuan-tuan, kita masuk 8.15, 3 minit 8.15 sharp tu kita berhenti lah. Kita menyantuni SOP. Ya, moga-moga ada barakahnya. Yang kedua, Allah SWT, iaitu setelah kita melakukan proses takhalli, hendaklah kita melakukan proses tahalli. Tahalli, hamas, tuan-tuan. Ya, hamas tu. Yang bila kita sebut tu ada angin, orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahalli. Apa tahalli? Iaitu memasukkan dalam hatinya elemen-elemen yang bersifat mahmudah. Apa mahmudah, tuan-tuan? Sifat-sifat terpuji. Sehingga kan kalau kita jalan dekat kampung ke, kita jalan kat taman ke, ibu-ibu, ayah-ayah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia tengok, ya, contoh kita jalan kaki ataupun kita buat senaman pagi kat rumah kita, depan rumah kita, jalan tiba-tiba ada paku, ya, paku tepi jalan pun bukan tengah jalan, paku tu kecil, ibu-ibu, ayah-ayah, tapi sebab dia dah melazimi taubat pada Allah, dia sayang kepada Allah, dia kasih pada baginda Nabi SAW, maka paku yang kecil di tepi jalan pun dia boleh duk ambil. Sehingga dia risau, ini paku kalau kena kat kenderaan orang ni pecah tayar motor dia, pecah tayar kereta dia. Sebab apa? Sebab dia telah melazimi takhalli, maka Allah menghiasi hatinya satu perkataan yang paling unggul, iaitu tahalli, sifat yang mahmudah. Macam mana kita nak hiasi jiwa kita dengan sifat mahmudah ni? Macam mana kita buat lah ni, tuan-tuan? Melazimi majlis ilmu. Tu pasal saya teringat Ashabul Fadilah, Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Siddiq Nur kita. Saya sadang kali, tuan-tuan, kalau saya main ke masjid ni, antara kuliah yang saya sangat cintai ni, memang saya kosongkan minggu ketiga untuk majlis ilmu bersama guru yang saya pilih. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, antara yang selalu diingatkan, hendaklah kita buat apa sekali ibadat yang kita laksanakan itu, angkat pada diri kita itu ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Ikhlas betul-betul kerana Allah. Ya. Sebab apa? Sebab dalam ikhlas itulah akan melazimi hatinya yang terpuji, tuan-tuan. Dengan zikirnya, dengan bacaan Al-Qurannya, dengan majlis ilmunya, dengan sedekah jariahnya, dengan puasa sunatnya, apa sekali lah perbuatan-perbuatan baik yang kita buat, itu yang dikatakan menghiasi hatinya dengan sifat-sifat terpuji, namanya adalah tahalli. Ya. Maka yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, lagi 1 minit. Yang terakhir, yang kata Imam Al-Ghazali, hendaklah kita melaksanakan proses setelah kita buat takhalli, tahalli. Yang ketiga adalah tajalli. Kata guru saya, barang sesiapa yang ada ikhtiarnya melakukan takhalli dan tahalli, maka Allah menghadiahkan kepadanya tajalli. Apa maksudnya, tuan-tuan? Tajalli ni, tuan-tuan, dia dah musyahadah sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Setiap langkah dia atas muka bumi Allah Ta'ala, teringat dia kepada Allah Ta'ala. Walaupun kerosakan apa dia nak buat dekat dalam bilik ke, apa sekali dia buat, dia teringat kat, tak boleh ni, benda tak elok ni. Maka dia teringat pada Allah Ta'ala. Maka Allah jaga kehidupan dia, tuan-tuan. Setelah adanya ikhtiar dia membersihkan hatinya dengan dosa,
menghiasi hatinya dengan sifat terpuji, dengan majlis zikir, dengan apa yang telah kita bincangkan sebetang tadi, ya, maka Allah menghadiahkan kepadanya satu nikmat yang paling besar, iaitu tajalli, tuan-tuan. Ya, kesimpulannya, tuan-tuan, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala menghadiahkan kepada kita penyucian hati yang sebenar-benar penyucian hati. Ya. Apa yang kita buat, tuan-tuan, ya, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amal ibadat yang kita buat, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nak buat dulu, kita nak buat ibadat, sebelum buat dulu kita dah ingat pahala, tuan-tuan. Ya, maka kata guru saya, ya, sesiapa yang buat amal ibadat itu, sebelum dia buat amal ibadat dia dah ingat pahala, maka batal ibadatnya. Batal ibadatnya. Batal amalnya. Ya, hendaklah kita sungguh-sungguh yang meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, saya rasa cukup sekadar itu. Moga-moga kita berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun dan maaf kepada ibu-ibu ayah-ayah, ya, andai sekiranya kata-kata saya menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan sekalian, ya, andai sekiranya perkongsian saya ini tak mencapai standard tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf. Saya ni ngaji tak tinggi mana, tak reti apa pun, tapi kita peganglah kepada apa, tuan-tuan, apa yang kita tahu tu sama-sama kita sebarkan. Moga-moga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala golongan orang yang fastabiqul khairat, orang yang berlumba-lumba nak buat kebaikan. Ya, sekadar itu sahaja. Kita akhiri majlis kita dengan sedikit zikir dan kita akan tutup dengan tasbih kafarah dan doa. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, Allahumma a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tuhanku, Engkau tujuan hidupku, redamu matlamatku, kurniakanlah kepadaku kasih padamu dan mengenal dirimu. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan satu doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dida bi hidayatil Qur'an. Allahumma dida bi hidayatil Qur'an. اللهم اهدنا بهداية القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.